Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Syamsina binti Puan Mak Anis dari Unit Penilaian dan Peperiksaan. Pada hari ini, saya akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai Unit Penilaian dan Peperiksaan Politeknik Ungku Omar. Tahniah diucapkan kepada pelajar-pelajar semester 1 dan syabas. Jadi kita akan meneruskan dengan satu taklimat ringkas mengenai unit exam. Unit ini berada dan terletak di kampus B sederik dengan Jabatan Perdagangan. Di unit peperiksaan pusat terdiri daripada 3 orang pegawai, iaitu Ketua Unit Penilaian dan Peperiksaan Encik Saiful Azmin, saya sendiri Puan Syamsina, dan juga lagi seorang pegawai iaitu Encik Nur Haswira. Kami di Unit Penilaian dan Peperiksaan dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan dan menguruskan hal-hal dan urusan yang berkaitan dengan peperiksaan. Tidak kira sama ada berlaku sebelum, semasa dan selepas. Jadi untuk pengetahuan pelajar-pelajar semester 1, di setiap jabatan terdapat pegawai-pegawai yang akan mengendalikan segala urusan berkaitan peperiksaan. Pegawai-pegawai ini adalah penyelaras peperiksaan jabatan. Setiap jabatan mempunyai seorang ketua dan dibantu oleh pegawai-pegawai ataupun pensyarah-pensyarah yang lain. Jadi terdapat 6 jabatan akademik dan 2 jabatan sokongan. Jabatan-jabatan tersebut ialah Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Perdagangan, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Jabatan Kejuruteraan Awam dan juga Jabatan Kejuruteraan Perkapalan. 6 jabatan ini adalah jabatan induk, manakala jabatan sokongan ialah Jabatan Pengajian Am dan juga Jabatan Matematik, Sains dan Komputer. Saudari-saudara sekalian boleh melihat carta organisasi di unit penilaian dan peperiksaan masing-masing untuk mengetahui dengan lebih lanjut siapa pensyarah-pensyarah dan pegawai yang bertugas di unit ini. Jadi untuk taklimat ringkas pada hari ini, saya akan membahagikan taklimat kepada 3 bahagian, iaitu sebelum peperiksaan bermula, semasa peperiksaan dan juga selepas peperiksaan. Selalunya ini perkara-perkara yang sering ditanya oleh pelajar semester 1. Jadi sebelum peperiksaan, apa yang pelajar-pelajar patut tahu? Pertama, pelajar patut tahu mengenai pendaftaran khusus. Sama ada saudari-saudara telah mendaftar khusus atau tidak. Walaupun saudari-saudara telah mendaftar sebagai pelajar, namun tidak bermakna saudari-saudara boleh masuk kelas sesuka hati tanpa mendaftarkan khusus-khusus yang sepatutnya didaftar terlebih dahulu. Bagaimana saudari hendak mendaftar khusus? Saudari semua tahu penggunaan IPO diguna pakai di Politeknik Ungku Omar. Jadi melalui laman web ini sahaja, saudari-saudara perlu mendaftar khusus. Sama ada dengan cara diri sendiri mendaftar khusus ataupun melalui bantuan penasihat akademik. Saudari-saudara boleh merujuk kepada buku arahan peperiksaan. Ini adalah buku tersebut yang mana saudari-saudara boleh dapat daripada laman web kami, iaitu IPO ataupun portal UPEP. Jadi untuk pendaftaran khusus, saudari-saudara perlu mengetahui berapa banyak jumlah kredit yang diperlukan untuk setiap semester. Yang ini akan dibincangkan kemudian, sebab hari ini kita akan just cakap perkara-perkara yang basic sahaja. Dan sekiranya saudari-saudari tidak mendaftar khusus, saudari-saudara tidak boleh memasuki kelas saudari-saudara. Saudari dan saudara akan ditahan dan tidak dibenarkan masuk ke kelas kerana nama saudari dan saudara tiada dalam senarai kehadiran sesuatu khusus. Jadi kalau saudari-saudari tidak dapat masuk ke kelas dan pensyarah mengatakan nama saudari atau saudara tiada di dalam kelas tersebut, saudari dan saudara perlu menyemak kembali slip pendaftaran khusus saudari dan saudara dan cek sama ada nama saudari ada ke tak ada, ataupun ada daftar tak khusus tersebut. Okey.
Kalau tak ada, okey, boleh bertanya dengan lebih lanjut kepada PA. Okey, PA ni ialah penasihat akademik. Yang mana setiap kelas akan ada pensyarah yang akan menjadi penasihat akademik sepanjang saudari dan saudara belajar di Politeknik Ungku Umar. Segala info kalau kita tak dapat daripada laman web ataupun daripada pegawai peperiksaan ataupun penyaras peperiksaan jabatan, saudara-saudara boleh dapatkan daripada penasihat akademik. Okey, itu untuk pendaftaran khusus. Okey, berapa had yang dibenarkan? Okey, had ni bergantung, tetapi selagi kalau boleh janganlah melebihi 21 jam kredit. Okey, yang kedua, lepas saudari dah mendaftar, saudari dah jadi pelajar di dalam sesuatu kursus tersebut. Jadi saudari akan belajar kursus tersebut sepanjang tempoh semester lah. Dan diingatkan kehadiran saudari-saudara dalam setiap kelas ataupun setiap kursus. Contoh pada semester ni saudari ambil 4 kursus lah katakan. English, moral ke, lepas tu matematik dengan satu subjek core. Jadi empat-empat ni saudari dan saudara kena pastikan kehadiran adalah 80%. Okey. Macam mana nak tahu kehadiran 80%? Dalam panduan tu ada cara macam mana kita nak kira macam mana kehadiran seseorang. Kalau kiranya selalunya ada setengah student, dia ingat kehadiran 80% tu macam 4 kali tak hadir, dia masih 80%. Tak ya, kita kena tengok. Ada setengah subjek, dia tak hadir 2 kali pun dia dah melebihi 80%. Maknanya bila kehadiran tak cukup 80%, berkemungkinan saudari dengan saudara akan ditahan daripada menduduki peperiksaan. Itu yang kita tak nak. Kadang-kadang pelajar, dia tak faham. Dia datang, dia pergi kelas, tapi dia ada berapa hari lah, dia skip. Lepas tu tiba-tiba bila dia nak masuk exam, dia tengok dekat slip menduduki peperiksaan dia, tak ada nama dia. Bila check, rupanya dia tak datang kelas. Ada 3 atau 4 kali. Walaupun bersebab, tapi dia tak upload ketidakhadiran dia tu dalam IPO. Yang itu kena jagalah. So maknanya kalau macam saudara-saudara tak datang kelas bersebab, maknanya ada MC ke, sakit ke, ataupun macam ada apa-apa politeknik punya events ke. So kena upload dan kena maklumkan. Jangan senyap-senyap sebab yelah macam mana pensyarah nak tahu kan, kalau tak maklumkan, kena maklumkan. Kalau tak dapat hadir kelas, bagi tahu pensyarah dan bagi tahu rakan-rakan terdekat supaya pensyarah tahu. Mungkin nanti boleh berjumpa di lain hari. Macam itulah, okey? Jadi kehadiran sangat penting. Dekat dalam panduan ni, saudara-saudara boleh tengok di bahagian 3 ya. Peraturan penilaian dan peperiksaan. Okey, dalam ni dia ada tulis syarat kelayakan untuk menduduki peperiksaan akhir. Ini dia ada cakap macam mana kita nak kira peratus kehadiran. Okey, sekarang ni memang saudara-saudara memang kena tahu macam mana penggunaan IPO. Sebab kebanyakan perkara related to exam perlu menggunakan aplikasi IPO ni. Dan juga laman web pun kena sentiasa up to date lah. So jangan jadi seorang-seorang dekat politeknik ni. Kena sentiasa berkawan dan dapatkan maklumat yang terkini. Okey. Untuk pelajar yang sakit, pelajar kena dapatkanlah sijil sakit daripada pegawai perubatan kerajaan atau swasta dan kena sahkanlah. So lepas dah sah, kena masukkan, uploadkan dalam IPO masing-masing untuk menyenangkan urusan pensyarah khusus melihat sama ada atau tak. Okey, itu untuk kehadiran ya. Jadi itu untuk bahagian sebelum exam. Okey, kalau tak clear, tak apa, nanti boleh rujuk kepada penyelara peperiksaan jabatan masing-masing. Okey. Okey, kita akan pergi ke bahagian kedua iaitu semasa peperiksaan sedang berlangsung. Okey, sebelum tu kita ada cakap pasal sebelum peperiksaan. Jadi, saudara-saudara dah mendaftar khusus dan telah menghadiri kelas 80% lah. Maknanya, kehadiran saudari dan saudara
80%. So tak ada masalah. So bolehlah nak pergi masuk menduduki peperiksaan. Okey, selalunya bila time peperiksaan ni, perkara-perkara yang biasa terjadi ialah ni untuk pelajar semester 1 Tapi ada juga pelajar SEM 2, SEM 3, SEM 4 pun ada juga yang masih buat perkara ni walaupun dah diberi taklimat setiap tahun, setiap semester lah. Okey, pertama sekali, anda kena pastikan anda layak ke tak masuk peperiksaan. Okey, macam mana kita nak check? Masuk IPO balik, cuba tengok dekat slip menduduki peperiksaan. Layak ke tak layak? Dia akan tulis layak atau tidak layak. Okey, kalau tak layak, kenapa tak layak masuk peperiksaan? Mungkin sebab kehadiran kurang 80% ataupun markah PB anda kurang. Okey. Setiap program dia ada pemberatan masing-masing lah, yang itu kena check bawah struktur program masing-masing ya. Kita tak ada info tu, kena check jabatan masing-masing lah dan ketua program. Jadi kena tengok lah. Okey, kadang-kadang ada setengah yang tak dapat masuk, dia baru sedar, dia tak mendaftar kursus tu. Okey, sebab tu saya cakap penting untuk mendaftar kursus. Sebab bila anda tak daftar kursus, anda tak boleh masuk peperiksaan. Okey, ada kes di mana pelajar tu esoknya nak exam, dia baru datang unit exam, dia bagi tahu, "Cik, saya tak layak." Bila tengok rupanya dia tak mendaftar kursus. Jadi tak boleh nak salahkan unit exam, tak boleh nak salahkan pensyarah khusus, tak boleh nak salahkan penasihat akademik, kena salahkan diri sendiri sebab tak check betul-betul. Jadi macam mana awak masuk kelas tapi nama awak tak ada? Okey? Sebab bila awak masuk ke kelas, kalau nama awak tak ada, awak akan dihalau. Ataupun pandai-pandai fahamlah kan sebab tak daftar. Jadi itu berbalik kepada tindakan sendirilah. Okey. Kadang-kadang setengah pelajar dia tak boleh masuk exam. Bukan sebab kehadiran kurang atau bukan sebab dia tak mendaftar khusus. Tetapi ada sesetengah perkara yang ataupun dokumen penting yang pelajar ni tak bawa ketika nak masuk exam. Contoh bila kita nak masuk exam, perkara penting yang kena ada adalah kad matriks anda, IC pun kena adalah penting. Slip menduduki peperiksaan. Okey? Slip menduduki peperiksaan dan kad matriks itu penting sebab kita nak tahu betul ke pelajar ni yang ambil periksa atau dia ambil periksa untuk kawan dia. Kita tak tahu. Zaman sekarang macam-macam boleh berlaku. Okey, bila you tak bawa slip menduduki peperiksaan ataupun kad matriks, you kena dapatkan juga by hook or by crook baru boleh masuk ke dalam Dewan Peperiksaan. Ketua Dewan tak akan benarkan anda masuk selagi anda tiada dua-dua benda ni, dua dokumen penting ni. IC boleh tolak tepi sikit lah, tapi kad matriks dengan slip menduduki peperiksaan mesti kena bawa sekali. Okey, katakan tak ada katakan awak cakap, "Okey cik, saya punya IC tertinggal dekat, saya punya kad matriks tertinggal kat rumah." Kena pergi ambil balik lah. Walaupun awak macam dah lambat, jangan datang lambat bila nak exam. Sila datang awal. Kalau boleh setengah jam tu datanglah supaya you boleh check apa-apa yang patut. Bila you datang 10 minit atau 15 minit dah nak start exam, you tak ada benda tu, you akan kelang kabut. Dan kalau ikut kita punya arahan, kalau anda lambat, anda tak dibenarkan masuk. Okey, boleh check kat dalam buku lah berapa minit lambat tu. Okey, so kalau kata kad matriks tertinggal kat rumah, memang kena pergi ambil balik kad matriks. Kalau kata kad matriks hilang tinggal kat kampung, anda kena pergi HCP, Haliwan Pelajar dan buat kad baru. Dan memang kad tak akan dapat on the spot. HCP akan bagi anda satu kertas atau mungkin satu kad sementara. You have to bring that one. Selagi tak bawa, kita tak akan benarkan masuk. Itu clear cut lah. Dan slip menduduki peperiksaan. Slip ni anda akan boleh generate dekat dalam IPO. Apabila kita dah buat makluman yang slip menduduki peperiksaan boleh dicetak, so anda akan generate daripada situlah. Yang itu kenalah bawa sebab anda sendiri yang printed out kan. So kalau tak bawa, ke mana, dekat siapa kita nak merujuk? Anda kena merujuk kepada penasihat akademik masing-masing lah. Jadi pentingnya di sini untuk be repo dengan penasihat akademik masing-masing. Bila susah-susah macam ni, kena minta tolong. So nak minta tolong, kenalah baik-baik kan. Okey. Dua ni penting. Okey, kalau tak ada dua ni, memang tak boleh masuk Dewan Peperiksaan. Okey.
Itu berkaitan dengan dokumen lah. Okey, berkaitan dengan benda-benda yang boleh dibawa masuk, tak boleh bawa masuk. Okey, handphone tak boleh bawa masuk. Banyak kes-kes meniru menggunakan handphone. Sebarang jenis device yang macam very high sophisticated ni, contoh macam Bluetooth ke, apa-apalah sekarang ni macam-macam kan, semua pun tak boleh dibawa masuk. Okey, kalau ikutkan botol air pun tak boleh bawa masuk, tapi sebab kita kesian nanti dahaga, bolehlah dibenarkan bawa masuk. Okey, benda-benda selain ni tak boleh bawa masuk. Handphone memang tak boleh bawa masuk. So, bila awak nak datang exam nanti, tolonglah jangan bawa handphone. Sebab apa? Kita tak bertanggungjawab atas kehilangan handphone ke, beg duit ke apa. Datang nak jawab exam, bawa je slip menduduki peperiksaan, IC awak dengan kad matrik dah cukup. Dengan awak ni passport. Letaklah tiga-tiga tu dalam passport awak. Kalau tak ada tempat nak letak, tak ada poket ke, pakai baju yang baju kurung tak ada poket kan, letak je dalam tu. Yang ni kena bawa. Yang lain tu bukan tanggungjawab kami. Sebab waktu exam, beg-beg anda semua diletakkan di luar dewan. Kita tak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan. Sebelum ni ada kes di mana pelajar dia bawa RM500. Saya pun tak faham kenapa dia nak kena bawa RM500 nak pergi jawab exam. Dan dia call unit exam, dia kata saya hilang RM500 macam mana. Kami memang akan cakap bukan tanggungjawab kami. Tanggungjawab pelajar itu sendiri. Macam mana dia buat choices dia untuk bawa ke tak. So, bila awak datang awak datang ke Dewan Peperiksaan, tujuan awak datang ke Dewan Peperiksaan hanya untuk menjawab soalan, bukan membeli belah di dalam dewan. So, tak payah, tak perlu bawa duit banyak-banyak. Bawa itu sahaja. Itu yang penting, okey? Okey, apa lagi ketika peperiksaan? Okey. Dilarang meniru, itu paling penting lah. Okey. Awak dilarang meniru, dilarang memberi tiru dan segala-gala yang berkaitan dengan tiru lah. Sebab kadang-kadang ada setengah pelajar, ini kes sebenar ya, dia tak meniru, dia bagi tiru, tapi dia ditangkap. Jadi hukumannya lebih kurang sama je dengan orang yang meniru, sebab dia memberi tiru. Walaupun dia kata, saya tak meniru cik, saya bagi tiru je, saya macam terpaksa bagi tiru. Kita tak tahu you terpaksa ke tak, tapi kita tangkap you tengah memberi tiru. So yang pemberi tu pun kena, yang menerima tu pun kena, so dua-dua kena. Untuk kes-kes yang meniru ni macam-macam ya. Ada setengah pelajar, nanti kita boleh tengok melalui slide lah. Macam-macam teknologi lah pelajar buat untuk meniru. Ada yang tulis dekat kuku, tulis kat tapak kasut, letak nota atas dekat toilet. So itu teknik-teknik yang biasalah. Letak nota kat toilet tu biasa. Sebabnya sebelum masuk dewan, pelajar-pelajar ni akan pergi ke toilet yang terdekat. Dia letak je nota-nota tu kat atas flush tu kan, yang tinggi-tinggi tu kan. So, bila dia masuk dewan, dia kata dia nak pergi toilet. So, kita suspect something sebab dia lebih daripada 15 minit kat dalam toilet tu. So, bila kita ikut one of the student, tengok ada nota sebiji. So, kenalah tangkap, didakwa atas tuduhan meniru. Sebab buktinya betul-betul kat situ. Tulisan pun sama. Jadi, cuba elakkan diri pada meniru dan juga memberi tiru. Kalau hukuman meniru ni banyak. Nanti kita boleh tengok dekat buku arahan lah. Ada yang akan dimansuhkan penilaian jadi F. Ada yang akan digagalkan ke semua subjek yang diambil pada semester tu. Jadi sayanglah. Contohnya katakan awak dah SEM 5, SEM 5. So, SEM 1 sampai SEM 4 awak memang excellent lah. Pointer awak semua. Tapi bila SEM 5 tu awak meniru satu paper, katakan satu paper, dan didapati bersalah sebab memang betul awak meniru dan segala bukti ada. So, habis semua awak punya pointer-pointer, semua khusus semua digagalkan. Maknanya awak kena repeat. Awak gagal. So, awak kena mohon untuk repeat ke, tak kisahlah. Mohon apa-apa kan. So, sayanglah pointer awak. Macam itulah. So, sebelum nak meniru, berfikir. Tapi kalau boleh, jangan meniru. Tak elok. Okay? Okay. Apa lagi nak cakap waktu peperiksaan ni? Meniru. And then, kalau nak keluar awal, boleh. Tapi dengan syarat tak melebihi 30 minit lah. Okay. Ada dalam buku arahan peperiksaan. Nanti boleh tengok. Okay. Sekarang ni, yang terakhir dalam proses setiap pelajar di Politeknik Umar, iaitu results. Okay, lepas exam, dah habis sit for exam, kita nak tahu result kita. Okay, result akan dimaklumkan melalui IPO juga. Itu yang penting, IPO. So,
So sebelum result keluar, kita akan maklumkanlah dekat laman web kita, dekat web portal kita, dekat IPO sendiri bila result akan keluar. Dan selalunya kalau saudara-saudara jenis yang up to date, saudara-saudara akan bertanya kepada senior ke atau rakan-rakan sekeliling lah bila result nak keluar. Dan selalu dalam takvim pun kita dah letak keputusan akan dikeluarkan bila. So kena rajin tengok takvim. Okey. Result ni ada macam-macam ya. Ada yang GB, ada yang lulus penuh, ada yang lulus, ada yang KS. Okey. Ini short form lah untuk setiap keputusan. Macam GB ni gagal berhenti. Okey, apa maksud gagal berhenti? Maknanya anda gagal lah. Gagal berhenti, itu gagal. Kalau L ni lulus lah. Maknanya anda lulus anda punya pada semester tu. KS kedudukan bersyarat. So kita boleh tengok nanti. Kita boleh tengok dekat slide lah. Saya akan just cakap macam ni je. Jadi keputusan-keputusan ni bergantung kepada awak punya penilaian lah. Maknanya apabila kita campur penilaian berterusan dan penilaian akhir. Sebab ada setengah program, dia bukan hanya bergantung kepada penilaian akhir saja. Dia akan combine dengan penilaian berterusan dan penilaian akhir. So penilaian berterusan mungkin akan 40%, penilaian akhir pula 60%. Okay, bergantung kepada setiap program masing-masing. Okey, bila dah dapat result, ada setengah pelajar dia tak puas hati. Okey, dia kata kenapa dia punya markah dapat D, dia patut dapat C, dia rasalah. So kita ada rayuan. Kita ada dua jenis rayuan. Satu rayuan semakan semula skrip jawapan dan satu lagi rayuan keputusan peperiksaan. Rayuan semak semula skrip jawapan ni macam kalau kita nak check, kita rasa kita patut dapat B ke tapi kita dapat C. So kita nak check lagi sekali. Mungkin dengan harapan mungkin penyemak yang kedua mungkin boleh tengok mungkin ada yang boleh push kepada B. Tapi selalunya tak ada lah. Tapi kalau kita nak cuba boleh. Yang itu kita kena bayar one post RM25. Okey, atas nama pengarah Politeknik Koma. Dan rayuan ni terbuka 14 hari selepas keputusan diumumkan. Itu jangan miss. Itu date dia. So maknanya tempoh dia 14 hari saja. Lepas 14 hari tu tak ada rayuan akan diterima. Dan keputusan rayuan bukan orang ataupun bukan pegawai di unit exam yang buat ya keputusan tu, bukan penyalahan peperiksaan jabatan, bukan pensyarah khusus, bukan penasihat akademik, tapi satu mesyuarat akan dilaksanakan. Itu. Lagi satu rayuan keputusan peperiksaan. Rayuan keputusan peperiksaan kalau anda gagal GB, okey, gagal berhenti dan anda nak buat rayuan supaya tak GB, tak di-GB-kan. Yang itu sama juga prosesnya, surat rasmi berserta dengan bukti-bukti dan juga wang pos RM50. Okey. Lepas dah dimesyuaratkan baru keputusan akan diumumkan. Kena sentiasa up to date lah. Itu selepas lah maknanya time results. Kalau anda rasa anda nak buat rayuan, anda boleh buat rayuan. Tapi kalau anda rasa anda redha dengan result yang diberikan, okey, tak apa. Cuma saya nak maklumkan, result bukanlah penentu segala-galanya. Okey, ada setengah pelajar mungkin pada SEM 1 resultnya tak berapa elok lah. Tapi bila SEM 2 dia cuba bangkit, dia cuba buat yang terbaik daripada semester sebelumnya dan dia berjaya. Jadi saya rasa setakat itu sajalah taklimat saya pada kali ini. Selepas ni akan ada macam satu link yang akan bawa saudara-saudara untuk menjawab soalan. Jadi sila jawab soalan-soalan tersebut untuk mengesahkan kehadiran saudara-saudara pada taklimat kali ini yang berlangsung buat pertama kalinya secara online. So saya mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat maju jaya kepada semua pelajar semester 1 di Politeknik Koma. Terima kasih.